Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa qala asy-syaikhu asy-syarih Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Al-qawlu fi anwa'il miyah wa qawluhu al-miyahu jam'u ma'in wal ma'u mamdudun 'ala al-afsahi wa asluhu mawahun تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة. ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه التي يجوز التطهير بها، أي بكل واحد منها على الحدث والخبث. والحدث في اللغة الشيء الحادث، وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على ذلك. والمراد هنا الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء، بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره، لأن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول. ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس. والخبث في اللغة ما يستكثر، وفي الشرع مستكثر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن والمتوسط كبيت غيره من غير نحو الكلب، والمغلظ كبول نهو الكلب. وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب المائدة. والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده. Okey, tak apa, kita baca sampai situ dulu. Okey. Panjang baca tu. Okey. Ada sikit saja lagi ni, tak apalah. Ini tengok buku tengok kitab lah. Kita baca Arab panjang sangat nanti sebahagian orang dia boring pula kan. Okey. Jadi dulu pembahagiannya ialah mengenai Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menceritakan tentang taharah yang batin dengan makna
berkaitan dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Yang itu pun masuk dalam bab taharah tapi tidak dibicarakan di dalam ilmu fiqh, tapi dibicarakan di dalam ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala merupakan seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i. Dan dia adalah orang yang sangat luar biasa dalam bidang fiqh dan juga di dalam bidang tasawuf, dalam bidang fiqh, dalam bidang tasawuf dan juga di dalam bidang tauhid, bidang usuluddin. Jadi Imam Ghazali dalam fiqh dipanggil dia sebagai min ashabil wujuh. Maknanya dia ini seorang yang ada wajah di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Makna wajah itu pendapat yang diambil kira di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Min ashabil wujuh. Jadi ada khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri. Ini satu wajhun, ini satu wajhun. Jadi Imam Ghazali dia adalah sahibu al-wujuh, min ashabil wujuh. Walaupun dia ahli fiqh, dia pun ahli tasawuf. Oleh kerana itu kitabnya kitab Ihya Ulumuddin, diakui oleh para ulama dari segi syariatnya dan juga dari segi tasawuf. Dia menggabungkan mengambil air semayang apa maknanya. Dari segi kita ambil air semayang itu betul lah basuh muka semua sekali, tapi apa makna dia? Maka digabungkan dengan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa basuh muka itu menyebabkan berguguran, jatuhnya dosa-dosa. Dan seumpamanya. Jadi kaitan dengan sembahyang adalah sembahyang takbir semua sekali, tapi khusyuk dia bukan merupakan rukun sembahyang. Tapi khusyuk adalah merupakan sunat muakkad. Sunat muakkad. Walaupun dia sunat muakkad, dia sangat penting. Kalau sekiranya sembahyang tak ada khusyuk, macam mana jadi? Ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Maka katanya ibaratnya ialah menghadiahkan hamba. Zaman dulu ada hamba, orang manusia yang dijadikan hamba. Nak beri hadiah kepada raja, pada sultan, nak bagi hadiah seorang hamba. Jadi kalau kita bagi hadiah kepada raja, mestilah hadiah yang paling sempurna. Kalau kita bagi hadiah hamba tetapi hamba itu yang kudung kakinya ataupun kudung tangannya tidak sempurna, maka tentulah akan menjadi beban pada raja, dan itu satu penghinaan secara tidak langsung. Jadi kalau sembahyang itu ibaratnya tak cukup syarat, tak cukup rukun, maka seperti kita menghadiahkan hamba yang kudung kaki atau tangannya tak cukup anggota. Ini perbandingan ibarat sembahyang. Tapi kalau dah cukup semua sekali, anggota cukup semua sekali, dah cantik semua sekali, tapi tak ada ruh, itu mati ruh. Maknanya bagi hadiah orang mati pada raja. Yang ni lagi teruk daripada yang kudung tadi. Itulah ibaratnya dia kata orang yang bagi hadiah sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sembahyang yang tidak ada ruh, seperti menghadiahkan orang mati. Ini teruk lagi. Ini teruk lagi. Itulah perkaitan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dengan itu menjadikan kita ini berhati-hati di dalam melakukan amal ibadat. Mencari keikhlasan. Mencari keikhlasan di dalam beramal. Jadi ikhlas itu pun tak masuk dalam panggil rukun. Ikhlas tak masuk rukun. Tapi kalau tak ada ikhlas, cukup syarat, cukup rukun, tapi tak ada ikhlas, maka apa akan jadi? Amalan itu sah tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak terima. Seperti yang kita bahas tentang tajuk-tajuk yang bernama berkaitan dengan penyakit hati pada yang lepas. Kemudian bahas lagi kenapa para ulama tidak menjadikan khusyuk sebagai rukun pada sembahyang. Jadi kena faham makna rukun. Rukun ini ialah perkara yang mesti kita buat. Sembahyang, apa yang sembahyang? Dia terdiri daripada bermula daripada takbir sampai daripada salam di dalam. Jadi itu semua rukun. Kalau kita bilang juga khusyuk sebagai rukun, apa akan jadi? Kalau sembahyang kita tak ada Fatihah, macam mana? Tak ada rukun, hilang. Jadi sembahyang tidak dikira, seolah-olah tidak bersembahyang. Kita sembahyang tapi tertinggal rukun, takbir, tak bertakbir, terus baca Fatihah. Macam mana? Jadi tidak dikira sembahyang yang begitu.
Semayang tapi tak ada salam. Ya? Semayang tak ada rukuk. Kalau gitu macam mana? Tidak dikira semayang. Ha? Kerana tak cukup rukun. Begitu. Jadi kalaulah sekiranya apa namanya khusyuk pun dijadikan satu syarat pada semayang, apa akan jadi? Menjadi satu rukun pada semayang jadi. Yang jadinya ialah ramailah orang yang tak sah semayang dia. Orang-orang tak sah semayang, dah hilang rukun, satu rukun. Oleh kerana itulah tidak dikira, tidak dikira khusyuk menjadi satu rukun. Kalaulah khusyuk pun menjadi satu rukun, maka tentulah berat kepada umat Islam untuk semayang dan menyelesaikan kewajipan itu. Oleh kerana itu, ia tidak dikira sebagai rukun. Walaupun dia bukan sebagai rukun, tetapi dia adalah sangat penting. Disebut oleh para ulama, dia adalah sunat muakkad pada sembahyang itu. Kerana sangat penting. Itu macam Al-Imam Al-Ghazali terangkan, iaitulah seolah-olah sembahyang saja. Sembahyang cukup rukun, nampak perbuatan bangun, ada qiyam, ada rukuk, ada sujud, tapi tidak ada kerana Allah, tidak rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak ada khusyuk. Tidak ada khusyuk, maka hilang dia punya manfaat. Hilang punya manfaat. Tujuannya untuk mendekatkan diri, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkaitan yang rapat di antara fiqh dengan tasawuf. Antara fiqh dengan tasawuf. Begitu juga dalam kitab-kitab orang panggil di alam Melayu ni kebanyakannya kalau tasawuf kebanyakannya mazhab pendapat daripada Imam Al-Ghazali lah. Kerana kita dari segi fiqhnya banyak mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Maka dari segi orang panggil dari segi akidahnya banyak mengikut Asy'ariyah. Imam Ghazali pun Asy'ari. Yang anak murid pada Imam pada Imam Al-Haramain. Jadi ini semua orang mazhab Asy'ari. Walaupun dia dengan Tok Guru dia itu adalah sikit kelainan pendapat. Tetapi masih lagi dikira Asy'ari masing-masing kalangan Asy'ariyah. Kalau kita tengok kitab ni macam kitab Sairus Salikin. Itu pun ambil daripada kitab Bidayatul Hidayah, ada syarahkan. Jadi dalam Bidayatul Hidayah itu dia kaitkan antara fiqh dengan tasawuf. Gitu. Kadang-kadang bila dah nak kait dengan tasawuf tadi, usuluddin pun ada sekali lah. Usuluddin tu dikira dulu lah. Dulu. Yang dari segi fiqh ni ialah kita dah akui Tuhan sekali. Maka dari segi fiqhnya macam mana nak bagi timbul perasaan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, itu bidang tasawuf. Jadi Imam Al-Ghazali itu seolah-olah dia kata yang pada dirinya, batang tubuhnya nampak kesemua sekali dalam tulisan-tulisan. Walaupun orang lain dari segi amalannya semuanya ada. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tidak menulis kitab tasawuf, tidak. Tetapi dalam mengulas hadis-hadis yang berkait dengan ar-raqaiq, iaitu perkara yang melembutkan hati, ini bercakap. Itu juga dari segi amalan dia, maka dia adalah seorang yang sangat zuhud. Itu menunjukkan gambaran. Ini juga Al-Imam Al-Zahabi. Dia bukanlah Asy'ariyah. Tapi tak ada orang boleh mendakwa bahawa tauhid ni itu tidak betul. Ini dia. Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, dia adalah daripada kalangan As-Salafiyah. Imam Al-Zahabi orang alim dari segi bidang hadis terutamanya. Itu yang terkenal, tapi dari segi fiqhnya yang hebat juga Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Bahkan sejarah itu semua sekali. Itulah kelebihan para ulama kita menggabungkan semua sekali. Bila kita sebut kelebihan Al-Imam Al-Ghazali, itu kerana sejarah perjalanan hidupnya. Kena bacalah sejarah perjalanan hidup Al-Imam Al-Ghazali. Mula apa yang dia belajar. Kemudian seumpama. Begitu juga ada sebahagian orang kata Imam Ghazali ni tak pandai hadis. Ini tak betul. Macam mana Imam Al-Ghazali tak pandai hadis? Sedangkan dia adalah mujtahid. Mujtahid madhab. Mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Salah satu pada syarat mujtahid,
mestilah memahami as-sunnah. As-sunnah itu hadis Nabi. Jadi as-sunnah memahami, orang panggil mustalah, tahu dia punya istilah-istilah yang digunakan oleh ulama hadis. Begitu. Maka dia tentulah tahu yang mana yang sahih, mana yang orang panggil hadis sahih, mana hadis apa nama ni hadis maudhu, mana hadis yang dhaif. Semualah dia ketahui. Itu Imam Ghazali. Mustahil, dia adalah merupakan seorang ahli mustahil tapi tidak tahu hadis. Dan ada perbahasan dia mengenai bagaimanakah dia mengulas tentang hukum. Kita ni bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawakal tu tawakal yang macam mana? Adakah makna menolak keseluruhan asbab ataupun bertawakal dengan mengambil asbab? Maka dibawa hadis-hadis Nabi dan dia dibahas di hadis ni. Menunjukkan bahawa walaupun kita bertawakal mestilah dengan mengambil asbab. Dan diterangkan kenapakah hadis ini, hadis yang menyatakan apa nama ni sekian-sekian, kenapa kita tak pakai hadis ni, kenapa hadis ini lebih utama. Itu menunjukkan lah orang yang sangat mahir dalam bidang hadis. Cuma bidang hadis ini para ulama menyatakan boleh kita bergantung dengan hukum, kita bertaklid dalam ilmu hadis, boleh. Taklid orang ahli hadis, Bukhari kata ini sahih, maka kita pun selesai. Tak kaji sendiri dah. Ada Bukhari kata sahih adalah dalam Sahih Bukhari, maka sahih. Itulah pandangan Imam Al-Ghazali. Maka setiap hadis itu bukan dicari sendiri, tetapi diambil daripada kitab-kitab hadis. Rujukan dia ialah dia bertaklid dengan hukum yang diberi oleh ulama-ulama hadis. Itu dia. Jadi perbahasan tentang Imam Al-Ghazali dan ilmu hadis ini, nama ni yang dibahas, kalau kita bahas lagi panjanglah cerita dia itu. Walaupun bukanlah maknanya dia itu bukan bukan ahli hadis, bukan maknanya dia tak tahu bidang hadis. Dia jauh dan lebih daripada kita dari segi dalam bidang hadis. Mendalam dia itu sangat mendalam. Tapi dia tidaklah sampai seperti apa nama ni, seperti Al-Zahabi, tidaklah sampai seperti begitu. Tidaklah sampai seperti Al-Imam apa namanya An-Nawawi, sebenarnya itu memang ahli hadis, memang ahli hadis. Dia pun ahli juga. Susah nak terangkan terangkan. Tapi nak kata dia tak bukan ahli hadis, bukan, dia beramal dengan hadis. Bahkan dikaji oleh Al-Imam Al-Iraqi. Ini ahli hadis yang besar. Kitab Ihya Ulumuddin dipenuhi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada juga hadis yang dhaif, ada juga hadis yang dhaif, dan sebahagiannya ada sedikit yang maudhu', sedikit saja. La aslalahu pun ada sedikit saja. Hadis maudhu' dengan hadis dhaif tidak sama. Hadis dhaif dia ada martabat banyak lagi. Hadis maudhu' tak boleh. Tak boleh terus. Kemudian jadi ini yang dibuat oleh Al-Imam Al-Iraqi. Dia buat apa? Hadis-hadis dalam kitab Ihya, maka dia pun tentukan hukum. Hadis ini ada dalam kitab Bukhari. Hadis ini dalam kitab apa nama Musnad Ahmad. Ini adalah Muwatta' Malik. Ini ada begini semua sekali. Ini dalam Sahih Ibn Hibban. Ini dalam Abu Dawud. Ini disebutkan. Kadang-kadang dia bagi hukum, kadang-kadang dia tak bagi hukum, sekadar dia menunjukkan ini kitab dia Nusbur Rayah. Itu maknanya tentang hukum-hukum hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita tengok situ sikit saja yang maudhu' tu, sikit sangat, 2-3, tak banyak. Tak banyak. Kemudian ada yang dhaif. Ini dhaif kerana ada pendapat menyatakan dari segi untuk melembutkan hati ini, dari segi fadailul a'mal, maka boleh beramal dengan hadis yang dhaif dengan syarat-syarat. Kemudian kata Imam Al-Iraqi, aku tidak jumpa satu kitab pun sebaik seperti kitab Ihya. Dari segi susunannya untuk mendidik masyarakat. Dari segi susunan hadis-hadis ayat Quran, ikut susunan ya Quran, hadis Nabi, atharus sahabat. Kemudian baru dia punya perbahasan. Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah, cantik. Kemudian hadis-hadis yang dhaif yang ada dalam Ihya dan hadis-hadis yang maudhu', itu kebanyakannya kata dia ialah yang menjadi dhaif atau maudhu' ni ialah pada sanad. Adapun pada maknanya, maka ada yang bergantung dengan hadis-hadis yang sahih. Bergantung dengan hadis-hadis yang sahih. Maknanya boleh ditengok hadis sahih, ada hadis lain. Ada lagi yang menguatkan. Kadang-kadang hadis dhaif itu dia banyak dan dia menguatkan sama sendiri dan dia naik
ke martabat hasan li ghairihi dan seumpama. Itu ada perbahasan yang panjang. Tapi umum kita dapati orang bila bercakap tentang Imam Ghazali, maka kata dia, ini dia kata Imam Ghazali tak tahu hadis. Subhanallah. Macam mana seorang mujtahid tidak memahami langsung ilmu mustalah hadis sampai tak tahu beza hadis sahih dengan hadis dhaif. Adalah mengeluarkan hukum, kena ada tarjih. Kalau satu hukum itu ya ada apa namanya, hadis kata begini, hadis kata begini, nampak berlawan. Macam mana nak buat? Ta'arud, ya, ta'arud, ada berlawan. Maka inilah bidang ilmu usul fiqh. Ya, seorang ini menjadi mujtahid dia mesti ada ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqhnya maka dia tengok dua hadis ini, ya. Tengok dua hadis. Antara dua hadis. Maka yang pertama sekali ialah diputuskan dahulu. Diputuskan dahulu. Kalau kita tahu tarikh, hadis ini dulu, hadis ini kemudian. Dia ada kemungkinan dia nasah dengan masuk. Ya. Kemudian kadang-kadang hadis ini am, hadis ini khas. Dari segi am ni begini. Tapi ini keadaan kecuali pakai yang khas. Kadang-kadang boleh diamalkan dalam keadaan begini mengikut hadis ini. Keadaan ini beramal dengan hadis ini mengikut keadaan. Ada juga. Jadi itu semua sekali dipahami oleh para mujtahid termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itulah kehebatan pada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jangan kita sedap mulut saja kata Imam Ghazali tak tahu hadis. Jangan begitu. Bahkan kitab-kitab Imam Ghazali itu bila ada hadis bukan dia ambil daripada riwayat dia, bukan, tetapi dia bergantung dengan kitab-kitab hadis, dan itu tidak menjadi salah. Dari segi ulama usul fiqh, kita boleh bertaklid di dalam hukum hadis mengikut pendapat ilmu hadis, pendapat ulama hadis. Boleh pada di bawah ni, okay. Ini dah ada dalam kitab, tidak termasuk dalam waman kadzaba alayya muta'ammidan. Ini berat juga ada orang kata zaman Nabi sampai Imam Ghazali ni menipu atas sunnah Rasulullah SAW. Waliyahzubillah. Untuk kita kena kenal tokoh-tokoh ini. Jangan kita bercakap mudah-mudah mengenai mereka. Apatah lagi tuduhan kita itu terlalu berat bagi orang yang menjadi hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Inilah yang berdebat dengan orang-orang yang bukan Islam. Berdebat dengan orang ajaran sesat. Nah, itu dipanggil hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam bidang fiqh, dia mencari kebenaran. Fiqh. Dalam bidang usuluddin. Dia sampai ke bidang tasawuf, bidang panggil al-zawq. Banyaklah kelebihan Al-Imam Al-Ghazali. Lebih kurang kita katakan pada dirinya itu terdapat ilmu al-manqul wal-ma'qul. Ada padanya ilmu-ilmu orang panggil riwayat dan juga ilmu-ilmu ad-dirayah pun ada pada Al-Imam Al-Ghazali. Jadi pada sesi yang lepas kita ada baca sikit satu syair daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya rujuk balik dia punya syair itu. Ada sikit pada kuliah yang lepas itu ada tertinggal perkataan sikit. Okay. Kata dia apa nama ni? Faqihan wa sufiyan. Faqihan wa sufiyan kun fakun. Faqihan wa sufiyan fakun laysa wahidan. فإني بحق الله إياك أنصح فذلك قاس لم يذق قلبه تقا. Gitu. Lam yaduk tertinggal. Lam yaduk qalbuhu tuqan. Lam yaduk qalbuhu, ada qalbu juga. Qalbuhu tuqan. Ini bahru apa ni? Ini al-bahru fa'ulun mafa'ilun. Bahru at-tawil. Bahru at-tawil. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Faqihan aw sufiyan. Fakun laysa wahidan. فكن ليس واحدا. فعول مفاعيل. فإني بحق الله إياك بحق الله
bihaqqillahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yaduk qalbuhu tuqan wa hadza jahulun kay fadzul jahli yuslihu. Ini cantik sekali ya. Kadang-kadang orang buat irama dengan apa nama saya tak apa pandai lah, suara pun tak sedap buat irama ni jadi sedap lah bunyi lagu dia. Lagu dia tu jadi sedap lah untuk mengingatkan bahan dia tadi ya. Dia buat lagu yang ada yang kita dengar Ustaz Wan Rosli baca, ni baca. Faqihan aw sufiyan fakun laisa wahidan. Itu contoh ya. Menarik juga ilmu apa nama ilmu syair ni ilmu arab. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fakun laisa wahidan fa inni bihaqqillahi iyyaka amsahu fadzalika qasim lam yaduk qalbuhu tuqan wa hadza jahulun kayful jahli yasmutu. Jadilah kamu sama ada faqih ahli fiqh ataupun ahli tasawuf. Fakun laisa wahidan, janganlah kamu jadi satu saja. Jadi dua-dua. Semuanya aku fa inni, semuanya aku bihaqqillah demi Allah. Iyyaka ansau, aku menasihat sungguh pada kamu ni. Jangan jadi ahli fiqh ataupun ahli tasawuf saja. Mesti jadi dua-dua. Fakun laisa wahidan, jangan satu saja, jadi dua-dua. Pasal pun jadi dua-dua. Kata dia fadzalika qasin lam yaduk qalbuhu tuqan. Ni ahli fiqh saja. Itu fadzalika dzalikal faqih. Itu orang faqih saja, orang ahli fiqh saja. Dalam hati dia tidak pernah merasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mudah dia untuk memberi fatwa-fatwa yang yang salah ataupun fatwa-fatwa yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, banyak hilah dan seumpamanya. Wa hadza, dan ini pula ini mana ahli tasawuf pula, yang ahli tasawuf ni pula jahulun, tak tahu hukum. Tak tahu hukum mana halal, mana haram, mana syarak, mana rukun. Tak tahu. Maka dia kata orang tak khusyuk, tak sah sembahyang. Sudah. Kerana dia itu khusyuk itu penting. Tapi kerana dia tak pandai fiqh tadi, maka orang yang tak khusyuk sembahyang kita kena qada sembahyang. Itu wahada jahulun, itu jahul, orang yang jahil, tak tahu pangkal. Kaifa dzul jahli yasbu, bagaimanakah orang yang ada sifat jahil tadi, bagaimanakah mereka itu mampu yasluhu, mampu mengelokkan manusia. Cantik sekali ya, cantik sekali apa nama ni makna pada syair syair yang dinisbahkan pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Panjang pula tak apalah, ini penting dan Imam Al-Ghazali. Jangan ramai orang dia rasa ringan saja nak cakap tentang Imam Ghazali. Itu orang yang hebat sangat, hebat sangat, lebih pada profesor-profesor tak sempat sampai taraf ni. Orang yang ahli psikologi tinggi ni, psikologi ni tinggi sekali Imam Al-Ghazali. Tokoh pendidik yang luar biasa sekali. Genius, seorang yang genius. Tapi bila sebut Imam Ghazali kita rasa untuk imam biasa, kita ingat imam kampung kita, begitu saja. Ini seorang yang hebat. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, untuk guru besar dia. Allah. Itulah yang menerangi dunia dengan ilmu mereka. Baik. Al-qawlu fi anwa'il miyah. Al-qawlu fi anwa'il miyah, bercakap mengenai al-qawlu, pendapat mengenai jenis-jenis air. Ini al-qawlu bermakna umum, bukan makna kata Imam Asy-Syafi'i ini. Bukan nas pada Imam Asy-Syafi'i. Al-qawlu fi anwa'il miyah, maknanya sekarang bercakap tentang jenis-jenis air, al-miyah. Wa qawluhu, dan katanya itu balik pada siapa? Itu balik pada al-Imam Abi Syuja'. Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Qalu kata al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha, kita al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru. Kita ni
Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha. Mana-mana pun boleh. Nah, itu tengok pada nuskhah asal. Nuskhah. Air-air yang harus bersuci dengannya. Jadi nak cerita tentang miyah dulu. Al-miyahu, cerita miyah ni mak. Itu al-miyah itu air. Jam'u ma'in. Jadi air itu adalah merupakan jamak bagi ma'un. Ma'un mufrad. Jamak dia miyahun. Macam mana tu? Wal ma'u mamdudun alal afsahi. Jadi air itu dia kata mamdud. Mamdud itu makna apa? Ini istilah ilmu sharaf. Mamdud. Mamdud maknanya yang dipanjang. Kira mat. Yang dimatkan. Kemudian berakhir dengan hamzah. Maknanya ada alif mati kemudian diikuti hamzah. Macam ma'un. Itu dipanggil mamdud. Itu dipanggil mamdud. Jadi mamdudun alal afsah. Maknanya dari segi yang lebih fasihnya ialah nama dia adalah dengan dibaca dengan mamdud. Baca dengan mat. Bukan macam ma'un. Gitu. Mamdud. Dia mamdud. Dia bukan ma'un. Gitu. Itu lebih fasih ialah ma'un panjang. Itu mamdud alal afsah. Wal ma'u mamdudun alal afsah. Gitu. Baca panjang gitu. Bukan ma'un. Ataupun bukan juga mahun. Bukan juga mahun. Walaupun hamzah itu asalnya adalah huruf ha. Huruf ha. Mahun tak baca gitu. Kalau mahun itu bukan makna mamdud. Tidak diakhiri dengan hamzah. Yang lebih fasihnya, kata dia, ialah ma'un itu dengan hamzah. Bukan mahun. Wa asluhu, dan asal ma'un. Bukan miyah ni. Asal pada apa ni? Ma'un. Asalnya wa asluhu mawahun. Asal. Ini belajar ilmu sharaf lah ni. Jadi di sini bila tengok mawahun dengan ma'un, apa kita nampak beza dia? Bezanya huruf waw itu duduk pada huruf alif dan huruf ha yang akhir itu diganti dengan hamzah. Itu asal. Jadi dia baca mawahun. Dia Arab tak baca mawahun, dia baca ma'un. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi di situ ialah al-i'lal. Di situ ialah al-i'lal, berlaku i'lal, berlaku pertukaran huruf. Berlaku pertukaran huruf. Huruf apa? Huruf mat dan juga huruf hamzah di sini. Okey. Taharrakat adalah istilah-istilah ilmu sharah tu adalah al-i'lal wal ibdal. Al-i'lal wal idda wal ibdal. Ini kita tak bahas lah situ di detail lah tu. Asluhu mawahun, asalnya mawahun. Kemudian macam mana jadi? Taharrakat al-wawu, maka berbaris. Taharrakat makna bergerak, tapi bukan makna bergerak di sini. Sini istilah sharah lah ni. Taharrakat maknanya berbaris. Berbaris ni makna bukan mati. Huruf tu bukan huruf mati. Mim tu berbaris. Taharrakat. Al-wawu, waw itu ada baris. Baris apa? Baris atas. Mawahun macam ni. Mawahun. Berbaris. Mawahun. Kemudian wa fataha ma qablah, dan berbaris atas oleh huruf ma itu apa? Apa yang sebelumnya. Ini huruf yang sebelumnya. Huruf sebelum waw tu. Huruf apa tu? Huruf mim. Huruf mim itu sebelum waw. Huruf mim sebelum waw. Jadi mim baris atas. Waw itu pun berbaris atas. Fatafaqulibat alifan. Maka huruf waw tadi ditukar menjadi huruf alif. Ditukar menjadi huruf alif. Itu peringkat satu. Itu satu i'lal satu. Pertama, ialah ditukar jadi huruf alif. Pasal apa tu? Pasal dalam bahasa Arab ni dia ada huruf sakit dia panggil awi. Huruf awi ni huruf sakit. Awi. Alif, waw dan ya. Jadi huruf lain dipanggil huruf sahih. Kemudian hamzah. Hamzah ni dia ada kecuali-kecuali sikit lah. Dia kadang-kadang bertukar juga. Jadi huruf lain tu dipanggil huruf sihat. Okay. Hamzah tu dipanggil apa nama ni? Mahmus. Huruf ya ada huruf hamzah maka dipanggil fa'il, tu fa'il mahmus. Okey. Jadi sekarang ni huruf waw ni dipanggil huruf sakit. Jadi dia ada kaedah dalam ilmu sharaf, bila huruf sakit didahului oleh huruf sihat. Ini tu huruf sihat, dia bukan huruf awi.
Mim tu huruf sihat. Dan huruf sihat tu berbaris atas. Bila huruf sihat tu berbaris atas, kemudian waw huruf sakit. Huruf sakit tu ada baris. Dahlah sakit, terima baris. Berat pada dia. Lebih kurang. Berat pada huruf waw itu. Maka ditukar waw itu menjadi alif. Dan dibuang apa nama dia punya baris. Ma dia waw itu dibuang orang panggil, dibuang baris ni, buang baris, kemudian diganti dengan alif. Diganti dengan alif. Pasal huruf sebelumnya itu berbaris atas. Ma dia tu jadi ma. Ma. Asalnya mawa, mawahun ma. Kan dah jadi ma. Itu makna faqulibat alifan. Maka huruf waw itu ditukarkan dia sebagai huruf alif. Langkah yang kedua, thumma ubdilat. Baca sambung, thumma ubdilatil ha'u hamzatan. Baca berhenti. Thumma ubdilat al-ha'u hamzatan. Kemudian ditukarkan huruf ha dengan huruf hamzah. Huruf ha kat mana huruf ujung dia? Mawahun. Sekarang ni dah jadi mahun. Mahun. Kemudian ditukarkan huruf ha itu dengan hamzah. Ini adalah kaedah menukarkan, ini panggil ibdal ni, tukar orang panggil hamzah, tukar huruf ha kepada huruf hamzah. Tukar ha kepada huruf hamzah. Itulah dia jadi perkataan dia ma'un. Ini bahas dia bahas kat mana ni? Bahas dalam ilmu sorab. Bahas dalam ilmu sorab. Jadi miyahun, itu jamak daripada ma'un. Bila dia buat jamak taksir tadi, maka hamzah tak ada. Pasal sebenarnya hamzah itu bukan huruf hamzah. Sebenarnya huruf ha. Tetapi ditukar menjadi hamzah. Jadi huruf asal tadi bila kita buat dia jadi jamak taksir, maka timbul semula huruf asalnya, iaitulah huruf ha. Jadi asal pada mawahun. Ada perbahasan orang bahasa lah, perbahasan orang bahasa. Amin ajibi lutfillahi ta'ala. Yang ini kita baca kemudian. Kita baca sampai kemudian. Untuk pada hari ini setakat itu saja. Allahumma fa'na bil ilmi wa Allahumma fa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi jamilna bil afiyah akrimna bit taqwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.